أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Boleh tak cek dalam ada saya tak? Tengok dalam IB 10 tadi. Dengar tak? Okay, dalam IB 10 tadi. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, pihak penganjur Dum Bulu Gading, terusnya sahabat-sahabat yang bersama dalam majlis pengajian kitab ataupun talaki kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin, yang mana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan segala perbuatan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa ya'khudhu syakku bil yaqin wa mas'u kulli ra'sihi thumma udhunayh. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sunat wudu. Antara perkara ataupun antara perkara yang disunat ketika kita berwudu adalah tathlithul ghasli wal mashi. Kita meniga-nigakan basuh dan sapu. Jadi perbuatan wudu ada hak yang basuh dan ada hak yang sapu. Perkara tersebut kita lakukan sebanyak 3 kali. Cuma dalam masalah sapu, sapu kalau kepala sunat 3 kali, kalau telinga sunat 3 kali. Cuma dalam masalah sapu di atas khuf, sapu di atas khuf waktu dikecualikan. Tidak sunat sapu sebanyak 3 kali. Nanti insya-Allah dalam bab sapu di atas khuf kita akan sebut dan kita akan bincang. Ketika mana kata dia antara sunat wudu adalah basuh 3 kali, sapu 3 kali, sunat. Yang pertama wajib, yang kedua dan yang ketiga tu sunat. Maka apabila dia melibatkan bilangan, kadang-kadang orang yang melakukan ataupun orang yang berwudu, kadang-kadang dia syok. Aku ni buat 2 ke 3 dah. 2 ke 3 dah, 2 kali ke 3 kali dah aku buat ni. Dia mari syok. Maka katanya wa ya'khudhu syakku bil yaqin, dan mengambil oleh orang yang syok. Syakku merujuk kepada seorang. Seorang yang syok dia kena mengambil bil yaqin dengan perkara yang yakin. Ya, perkara yang yakin adalah benda yang sedikit sebenarnya. Kalau orang tu syok di antara 2 dengan 3, sebenarnya 2 tu adalah benda yang diyakini. Hak yang dia syok 3, buat kendak lagi. Maka apabila dia syok antara buat kendak, asalnya adalah tidak buat. Al-aslu al-adam. Asal adalah tidak ada. Maka dikirakan 2, maka dia kena tambah 1 lagi untuk mencukupkan 3 agar terhasil ganjaran ataupun kelebihan melakukan perkara yang disunatkan. Maka itu maksud wa ya'khudhu syakku bil yaqin. Antara sunat wudu lagi adalah wa mashu kulli ra'sih, menyapu ke semua kepalanya. Jadi tak daripada awal sampai kepada akhir dia sapu. Cara sapu dia begini, cara sapu. Ni yang paling comel bagi orang yang rambut panjang sikit lah. Jadi dia ambil daripada ni di tah ke belakang, lepas tu daripada belakang naik balik ke depan. Baik, itu dikirakan sekali. Hukum dia sunat. Jadi sunat kita buat sebanyak 3 kali. Demi muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian udhunaihi, dua telinganya. Imam Nawawi ibarat dengan perkataan thumma. Kemudian dua telinganya. Maksudnya kemudian sunat dia sapu dua telinga. Dia dua telinga ni sunat sapu. Dia bukan wajib sapu. Hak yang wajib sapu adalah sebahagian daripada kepala. Hak tu hak yang wajib dia sapu. Sapu ke semua kepala, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Hak yang wajib adalah sapu sebahagian sahaja. Manakala sapu telinga, hukum dia sunat. Maksudnya kalau orang tu ambil wudu tetapi dia tidak sapu telinga dia, maka tetap wudu dia sah. Sapu telinga dengan sapu kepala dia kena ada tertib. Sebab itulah Imam Nawawi menggunakan ibarat dengan thumma. Thumma dalam bahasa Arab adalah ditertibi wat tarahi. Tertib maksudnya ikut aturan. Maksudnya bagi orang yang ingin mendapat, ikut mazhab Imam Syafi'i, orang yang ingin mendapat fadilah sunat sapu dua telinga adalah dia kena sapu dua telinga setelah daripada sapu dua kepala. Sebab itulah Imam Nawawi guna perkataan thumma. Baik. Yang mana sapu dua telinga ni kita sapulah ke hak yang zahir dia, hak yang batin dia, maksudnya di dalam, di luar, di dalam ni dia tidak masuk hak yang dalam tu. Simak tak masuk, lubang tak masuk. Maksudnya dalam tu tak masuk lah. Bukan mesti sapu dalam, sapu mana, nak masuk jari mana. Tapi permulaan lubang tu sunat je kok kita sapu. Dia hak yang paling comel, kita ambil air. Lepas tu kita pun tok jari, lepas tu kita pada lipatan, kita putih pada lipatan, putih belakang dalam lipatan ni. Lepas tu hak yang belakang ni kita pergi begini. Lepas tu kita pekuk lagu ni. Lepas tu kita masuk ke dalam lubang dia. Sunat begitulah. Sapu bukan basuh. Sapu. Baik. Yang mana kita sapu telinga tu dengan air yang baharu. Maksudnya air lain daripada air yang digunakan untuk sapu kepala. Walaupun air tersebut adalah air yang kita ambil sekali dengan sapu kepala tapi kita tidak guna. Jadi contohkah kita ambil air daripada untuk sapu kepala tapi hak ni kita tidak guna. Jadi kita sapu gitu je kepala. Hak ni kita tidak guna. Lepas tu nanti kita akan guna untuk sapu telinga. Maka dapat fadilah sapu telinga. Sungguhnya katanya fa in asura raf'ul imamati kammala bil mashi 'alaiha. Maka jika asura payah, susah, raf'ul imamati, mengangkat imamah, susah nak angkat serban. Kita ni mudah sebab kecil dia ada serban, orang serban bapak. Kalau di Syria, kalau orang ulama-ulama daripada negara Halab, memang serban dia besar seorang-seorang. Cuma tengok mufti Syria, bapak serban dia, gitu serban dia, besar baku serban dia. Memang besar sungguh. Kita kata memang besar baku sungguh serban. Gitu serban dia, bapak. Baik. Jadi payahlah nak akak. Berat nak akak. Nak pakai mula. Jadi payah untuk mengangkat serban. Maka ketika tu kammala bil mas'i 'alaiha. Menyempurnalah ia dengan sapu 'alaiha 'alal imamah. Jadi kita cuba faham ibarat ni. Betul nanti kita akan. Kalau payah untuk angkat serban. Jadi kita kabarkan tadi antara perkara yang disunatkan dalam berwudu adalah sapu keseluruhan kepala. Jadi bermakna kalau ada penutup di atas kepala, jadi untuk sapu ke semua kepala adalah kena buang penutup yang ada atas kepala. Tiba-tiba payah untuk pecah serban. Payah untuk pecah serban. Jadi bermakna payah jugalah untuk menyapu ke semua kepala. Maka ketika tu boleh dia menyempurnakan sapu di atas serban. Maksudnya ambil air, sapu di atas serban. Tapi kena faham perkataan kammala menyempurnakan. Maksud benda menyempurnakan, mesti dia kena sapu sedikit daripada kepala, maka hak yang baki lagi adalah sapu di atas serban. Okey. Jadi apa yang kita dapat faham di sini adalah yang pertama, kalau dia payah untuk buang serban. Lepas tu mesti dia kena menyempurnakan. Sunat dia menyempurnakan sapu di atasnya. Perkataan kammala ni isyarat kepada bahawasanya sapu di atas serban semata-mata tidak memadai. Mesti kena sapu juga sebahagian daripada kepala, barulah sempurna sapuan itu di atas serban. Adakah sunat sapu di atas serban bagi orang yang pakai serban
hanya disunatkan ketika payah untuk pecah serban ataupun tidak disyaratkan payah. Tengok zahir ibarat Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah disyaratkan payah untuk pecah serban, barulah sunat sapu di atas serban. Tengok zahir ibarat dia. Tetapi hukum yang sebenar dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan payah untuk pecah serban. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Tak ada anak. Dengan ambil. Jazakumullah khairan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan payah untuk cabut. Maksudnya kalau senang nak cabut sekali pun, tetapi dia tak mau cabut, maka tetap disunatkan dia menyempurnakan sapuan tersebut di atas serban. Sekarang ni kita serban ni mudah je nak cabut. Mudah je nak cabut Jadi kita tak mau cabut, boleh, tak ada masalah. Masa kita sapu kepala saat ni tu, basuh sapu sikit atau bubung, bagaimana yang Rasulullah buat. Rasulullah sapu di atas mas'han nasiyatahu ataupun binasiyatihi, Rasulullah sapu di atas bubung dia, lepas tu Rasulullah sempurnakan sapu di atas serban. Jadi kita masa lepas daripada basuh muka, lepas daripada basuh tangan, sapu-sapu kepala, ambil air sikit, kita pun sapu atas bubung sikit sebagaimana yang Rasulullah buat. Lepas tu kita ambil air, kita pun sapu di atas serban sampai ke seluruh. Jadi kita sempurnakan sapu di atas serban. Baik. Adakah benda ni hanya khusus untuk serban ataupun tidak khusus untuk serban, bukan umum untuk segala penutup kepala? Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya hukum ini adalah umum untuk penutup kepala. Orang yang pakai piyah ke ataupun perempuan yang pakai tudung ke sama. Jadi orang puan tu pakai tudung. Jadi dia pun ambil wuduk, dia basuh muka, rata molek, dia basuh tangan, rata molek, sampai masa sapu kepala, dia ambil air, dia masuk kat sikit kat bawah tudung dia. Lepas tu lepas tu ambil air, dia pun terus sapu di atas tudung. Itu dipanggil menyempurnakan sapu di atas tudung. Jadi kesimpulan, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada penutup pada kepala dia, sama ada penutup saat dia tu piyah ataupun serban, tudung, anak tudung, tak kira lah bagi orang puang. Maka ketika dia ambil wuduk, apa hak yang diwajibkan kepada dia sampai masa sapu kepala adalah sapu sedikit daripada kepala, maka boleh dia mengambil sunat menyapu ke semua kepala dengan dia menyapu di atas penutup kepala. Sapu, sempurnakan sapu tersebut di atas serban ataupun tudung ataupun piyah. Dan benda ni pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang disunatkan lagi dalam ketika kita berwuduk adalah wa takhlilul lihyatil kathati, dan menyelat-nyelati. Takhlil makna menyelat-nyelati. Maksud dia menyelat-nyelati di jari jemari kita, kita masuk di bawah janggut kita. Masuk daripada bawah kita masuk. Menyelat-nyelati janggut al-kathati yang tebal. Kita sebelum daripada ni kita pernah belajar ataupun kita pernah cerita dah ataupun kita pernah belajar dah daripada kitab Minhajul Talibin, kita pernah sebut dah bahawasanya janggut terbagi kepada dua, ada janggut tebal dan ada janggut nipis. Janggut tebal, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hak yang wajib adalah basuh zahir sahaja, manakala batin di dalam tidak wajib kita basuh. Manakala janggut hak yang nipis, wajib kita kena basuh zahir dan batin. Okey, selesai. Dan ukuran tebal nipis adalah orang yang duduk di hadapan dia dalam majlis takhatub, nama dia majlis takhatub, lebih kurang dalam meter setengah, tidak nampak kulit yang berada pada bawah janggut tersebut, maka itu adalah janggut nipis. Jadi kalau nampak kulit maka janggut nipis, kalau tak nampak kulit maka kira janggut tebal. Gitulah. Tapi kebanyakan orang kita janggut nipis. Mereka share kita, nampak tebal sikit janggut dia. Dan betul kan? Nampak tebal kan? Tapi nanti nampak boleh. Dia nampak boleh. Baik. Jadi kalau nak janggut nipis, maka wajib kena basuh tapak kebun. Kalau janggut tebal tak wajib sampai basuh. Cuma walaupun tak wajib basuh, tetap sunat menyelat-nyelati janggut tersebut agar sampai rata air sehingga di bawah janggut. Cara menyelati, ambil air, lepas tu masukkan di bawah janggut. Itu cara menyelat-nyelati. Baik, ambil air, masukkan di bawah janggut.
Begitu juga sunat menyelat-nyelati asabi'ihi, jari jemarinya. Sama ada jari tangan ataupun jari kaki. Jari tangan gini pun apa, gini pun apa, gini pun apa. Jari kaki sama ada kita buat dengan jari kelingking. Mana tak nampak gini, jari kelingking kalau kaki tak yalah kat kaki tunjuk. Kita buat gitulah. Baik, jari kelingking sebab jari halus kan. Lagu mana cara menyelat-nyelati tak ada masalah. Yang penting kita menyelat-nyelati di celah jari jemari. Dia sunat kita menyelati janggut hak yang tebal. Begitu juga sunat menyelati jari jemari adalah sekiranya kalau kita tidak menjelati di celah jari ni, air akan sampai di sini pada kuat sangkaan kita. Tetapi kalau air tidak sampai melainkan dengan kita menyelat-nyelati, maka ketika tu hukum menyelat-nyelati di celah-celah jari, bukan janggut di celah-celah jari, hukum dia adalah wajib. Kerana tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia adalah wajib. Sekali lagi, janggut dia ada janggut nipis dan janggut tebal. Janggut nipis tidak sunat kita menyelat-nyelati. Melainkan kalau sekiranya janggut nipis tadi, kalau kita tidak masukkan jari jemari kita di bawah, air tidak akan rata di bawah, maka ketika itu wajib kita masukkan jari untuk meratakan air. Pada asal takhlil tidak wajib, tapi di sini jadi wajib kerana untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Kita dalam kaedah fiqh menyebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia juga menjadi wajib. Manakala janggut tebal tak adalah janggut tebal hukumnya sunat untuk memastikan air sampai kepada pangkal janggut. Sunat saja menyelat-nyelati. Manakala jari sunat kita menyelat-nyelati. Melainkan kalau sekiranya kalau kita tidak menyelat-nyelati menyebabkan air tidak rata di celah-celah jari kerana jari terlalu rapat, maka ketika itu hukum menyelat-nyelati adalah wajib untuk meratakan air. Sama juga kaedah kita guna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan antara sunat wuduk lagi adalah wa taqdimul yumna, kita mendahulukan anggota kanan. Kalau pada anggota kita ada kanan kiri, maka kita mulakan anggota kanan. Hak yang ada tangan kanan, anggota kanan kiri adalah tangan dengan kaki. Jadi sunat kita mula tangan kanan, baru tangan kiri. Sunat mula kaki kanan, kaki kiri. Manakala muka, walaupun kita ada dua pipi, pipi kanan ada, pipi kiri ada, tetapi daripada segi pelaksanaannya tidak sunat kita basuh muka kanan dulu baru muka kiri. Bukan apa yang Rasulullah betul sekaligus. Begitu juga telinga. Oleh kerana telinga ni walaupun ada kanan kiri, tapi tidak disunatkan kita dahulukan kanan atas buat yang kiri. Bukan sunat kita buat sekaligus. Maksudnya kalau kita buat kanan kiri dulu tak ada masalah, cuma tidak disunatkan kita buat kanan dulu ataupun kiri. Tak sunat lah. Nak buat tak ada masalah, tapi tidak dapat kelebihan sunat. Terusnya, wa iqadatu ghurratih. Sunat memanjangkan. Iqadah maksud dia memanjangkan. Memanjangkan dengan makna membanyakkan. Ghurrahnya. Ghurrah ni adalah dia asal perkataan ghurrah dengan tahjil adalah ghurrah topok putih yang ada pada dahi kuda. Manakala tahjil adalah putih yang ada pada lengan kuda dan kaki kuda. Okey. Dia kadang-kadang kuda tu katakanlah warna koko ataupun warna kelabu. Tapi di atas dahi dia tu warna putih. Lepas tu di kaki dia ada gelang putih. Kaki dia ada gelang putih. Kaki dia. Bukan gelang maksudnya warna putih duduk kaki dia. Hak yang ada di muka putih tu nama dia ghurrah. Hak yang ada putih di kaki dia nama dia tahjil. Tetapi maksud dalam kitab ghurrah dan tahjil, hak tadi kita cover daripada sudut penggunaan bahasa. Tapi maksud dalam kitab ghurrah dan tahjil adalah basuhan yang lebih daripada basuhan yang diwajibkan pada wuduk. Yang mana ghurrah lebih pada muka, tahjil adalah lebih pada tangan dan kaki. Perkataan ghurrah dalam istilah ulama fiqh adalah basuhan yang lebih yang dilakukan ketika kita berwuduk. Sama ada pada muka, tangan dan kaki. Itu makna ghurrah dan tahjil. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ketika mana mereka itu diseru, dipanggil pada hari kiamat, tubuh badan mereka itu, anggota wuduk mereka itu bercahaya. Itu disebut dalam hadis. Yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan
anggota-anggota wuduk mereka, muka, tangan, kaki bercahaya-cahaya dari kerana kesan wuduk. Maka kata Abu Hurairah, faman istata'a minkum faman istata'a minkum faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesiapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya, maka hendaklah dia buat. Dekat dengan faman istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Dekat untuk buat nikah. Jadi kata Abu Hurairah, dia sebenarnya dalam hadis tidak dijelaskan. Ini perkataan Abu Hurairah. Pada zahirnya adalah perkataan Rasulullah. Tetapi ada satu riwayat menyebut bahawasanya perkataan tersebut adalah perkataan Abu Hurairah. Sebab itulah ada sebagian ulama hadis mengatakan bahawasanya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al adalah kalam mudraj daripada kalam Abu Hurairah di dalam kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang mampu untuk membanyakkan ghurrahnya dan tahjilnya, maka hendaklah dia buat. Sebab itulah kata ulama, antara perkara yang disunatkan ketika kita berwudu adalah kita memanjangkan ghurrah yang dan tahjilnya. Maksudnya kita basuh lebih sikit daripada kadar yang diwajibkan. Yang muka, kadar yang diwajibkan, kawasan muka ni kita basuh lebih sikit. Yang basuh lebih sikit. Tangan sampai ke siku, kita basuh sampai ke lebih daripada siku. Sampai ke sini. Ini paling banyak dah. Sampai ke sini. Manakala kaki sampai ke lutut. Jadi kalau separuh betih pun tak apa dah. Hal tu hanya dimaksudkan. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, wal muwalatu, antara sunat wudu adalah muwalah. Muwalah ni mana berturut-turut. Maksud berturut-turut di sini adalah jangan ada senggang masa yang lama di antara satu basuhan dengan basuhan yang lain. Di antara satu sapuang dengan satu sapuang yang lain. Di antara basuhan dengan sapuang. Di antara sapuang dengan basuhan. Jangan ada perceraian yang lama. Kadar perceraian yang lama adalah kalau sekiranya anggota kita sederhana, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Cuaca pun sederhana. Maka tidak sempat kering anggota yang sebelum, kita terus basuh anggota yang berikutnya. Jadi kalau apa kering dah anggota yang sebelum, baru sambung basuh yang kedua, maka ketika tu tidak ada muwalah. Jadi tak sunat lah buat gitu. Sunat kita buat selalu. Tanpa ada perceraian yang lama di antara di celah-celah basuhan ataupun sapuang. Dia muwalah hukum dia sunat lain daripada daimil hadas. Orang yang daimil hadas, sama ada lelaki ataupun perempuan, muwalah bukan hukum dia sunat, bukan hukum muwalah adalah wajib. Kita muwalah kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Kebiasaannya sunat bagi orang yang tidak bermasalah. Tetapi kalau orang yang bermasalah, muwalah bukan lagi sunat, bukan hukum dia adalah wajib. Sebab itulah dalam kitab Matan Safilatul Najah disebut wal muwadatu wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Pada masuk waktu dan muwalah bagi orang yang berkekalan hadas. Katanya wa aujabahal qadim, dan telah mewajib akan dia akan muwalah oleh qadim, oleh kaul qadim. Jadi kaul qadim mewajibkan muwalah, manakala kaul jadid tidak mewajibkan muwalah. Pandangan mu'tamad tidak wajib muwalah. Kerana Abdullah bin Umar pernah mengambil wudu di pasar. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, siapa basuh kaki, dia basuh kaki. Dia pergi di masjid, lepas tu baru dia basuh kaki di masjid. Jadi menunjuk bahawa saja muwalah itu tidak disyaratkan. Jadi adakah muwalah diwajibkan ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan hingga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu qaul jadid bagi mazhab Imam Syafi'i, bahawa sebenarnya muwalah hukumnya adalah sunat. Namun pandangan yang kedua iaitu qaul qadim mengatakan muwalah adalah wajib. Namun bagi orang yang tidak melakukan muwalah kerana ada keuzuran, itu jelas dimaafkan. Walaupun mengikut qaul qadim, dimaafkan. Tak ada masalah. Dan awak dia ada keuzuran. Demi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh keuzuran lagu mana? Tengah-tengah dia ambil wudu, tiba-tiba air habis. Dia kena pergi cari air. Mungkin cari air, jumpa air pula dalam masa 5 minit. Waktu tu ada keuzuran. Waktu tu tidak menjadi
masalah. Terusnya watar kul isti'anati wan nafdhi. Antara sunat wudu adalah meninggal isti'anah. Meninggal minta tolong. Dia minta tolong dalam kita berwudu, dia ada beberapa pembahagian. Yang pertamanya minta tolong dalam mendekatkan air. Taqribul ma', mendekatkan air. Air duduk jauh, minta tolong buat bagi. Macam ambil air sikit nak wudu sikit, ambil air tu. Tak depan ni sikit. Tolong angkat air orang sini. Air tak ada ni, cuba buka ke air. Kalau orang pakai mesin kan. Buka ke air, okey tu dia panggil minta tolong mendekatkan air. Yang keduanya adalah minta tolong bukan mendekatkan air, tapi minta tolong untuk cuuh air. Jigu. Tabbul ma'. Minta tolong jigu. Dia basuh diri. Dua. Yang ketiganya, minta tolong bukan jigu, minta tolong basuh terus. Cuuh. Lepas tu, tolong ambil wudu lah. Gonyok-gonyok sikit muka. Kawan ni cuuh, kawan ni gonyok. Okey, tu minta tolong mengambil wudu tu. Maka, sebaik-baiknya adalah elokkan perkara tersebut. Hak yang minta tolong tuang air, minta tolong basuh anggota, hak tu sunat kita elokkan. Manakala minta tolong dekat air, dekatkan air, hukum dia adalah harus. Sebab benda tu perkara biasalah. Kita minta tolong orang buat mari air, hak tu perkara biasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma minta tolong, meninggal minta tolong, cuang air, cuuh air, biru air, hukum dia sunat. Tapi kalau kita minta sekalipun, dia tidaklah sampai makruh. Dia hanya dalam kategori khilaful aula. Khilaful aula ni tak comel buat lagu tu, tapi tidak sampai kepada makruh. Tidak berat seperti makruh. Tapi kalau sampai kepada tahap suruh orang basuh tanpa sebarang keuzuran, suruh orang berwuduk dulu. Mung tolong wuduk aku nak duduk saja, basuh muka aku, lepas tu basuh tangan aku. Kepala pula, kaki, tu kaki tu. Celah-celah jari tu sikit kuku. Kita tolong arah je orang. Saja sebagai contoh, maka hukum dia adalah makruh. Tinggal perkara tersebut sunat, buat perkara tersebut hukum dia makruh. Sebab benda makruh kerana kita telah mendahulukan orang lain di dalam hal ibadat. Sedangkan mendahulukan orang lain dalam hal ibadat, hukum dia adalah makruh. Al-itharu bil qurabi, makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, hukum dia adalah makruh. Terusnya antara perkara yang disunatkan lagi, dia ada selagi, bukan makruh, bukan wajib. Wajib minta tolong. Bagi orang yang tidak mampu berwuduk melainkan dengan pertolongan orang, maka wajib dia kena minta tolong. Jadi, minta tolong, isti'anah dalam berwuduk adakala harus. Contoh, minta orang dekatkan air duduk jauh, suruh mari air, hukum dia adalah harus, tidak makruh, tidak khilaful aula. Yang keduanya adalah minta tolong supaya orang tuang air. Kita ambil wudu, orang jiruh je. Maka hukum dia adalah khilaful aula, tapi tidak makruh, sunat kita tinggalkan. Yang ketiganya adalah minta tolong orang ambil wudu terus. Maka waktu sunat kita tinggalkan. Kalau buat, hukum dia makruh. Yang keempatnya adalah minta tolong supaya untuk orang berwuduk kita ketika kita tidak mampu berwuduk dengan sendiri, maka hukum dia adalah wajib. Kerana wudu adalah syarat sembahyang. Sembahyang diwajibkan kepada kita, maka diwajibkan kita berwuduk. Tidak mampu untuk kita berwuduk melainkan dengan minta tolong orang lain, maka ketika itu minta tolong orang lain juga dia adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah juga wajib. Antara perkara yang disunatkan lagi adalah wan nafdhi, atas pada al-isti'anah. Meninggalkan nafdh. Nafdh ni maksudnya retak. Lepas daripada kita ambil wudu, kita retak. Letak tangan hak yang ada air. Kalau ada keuzuran, hak tu tak ada masalah. Hak ni tak ada sebarang keuzuran. Saja je getak. Maka hukum dia adalah tak comel. Sunatnya tinggalkan retak. Sebab dia sunat tinggalkan retak. Sebab kalau kita getak, orang Terengganu kata getak. Orang Terengganu kata getak. Kalau kita getak ni seolah kata kita ni tidak suka kepada ibadah. Maksud tak suka kepada ibadah, getak. Tak suka kepada ibadah. Maka sebab itulah tak comel. Macam kita kata setuh orang, terus.
Oh, pergi basuh tangan. Oh, jadi, teruk sangat aku. Membawa weru sangat aku ni. Tanpa ke basuh tangan lalu. Sebagai contoh kan. Baik, begitu juga dalam hal ibadat wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma basuh tangan tu kadang leni musim leni tu comel sangat dah untuk kita jaga kesihatan. Cuma ada contoh saja tadi. Bukan kata jangan basuh tangan, kita pun bahang sokmo, guna sokmo benda tu. Kita kita guna sokmo. Baik. Wa kadhat tanshifu fil asah. Dan seperti ini at-tanshif. Tanshif ni maksudnya adalah lap dengan kait wala. Fil asah mengikut kaul asah. Jadi sunatnya jangan lap lah. Jangan lap. Cuma masalah lap boleh ke tak, ulama berbeza pandangan lah. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan sunat tidak lap. Ada sebahagian ulama kata tak apa. Lap pun tak ada masalah. Bukan sunat tak lap. Ia tak ada. Maksudnya tidak lap saat itu bukan sunat. Ada setengah kata sunat tidak lap, ada setengah kata sunat tidak lap. Maksudnya biarkan begitu. Lap tu dah sunat lah. Tu sebahagian ulama. Ni masalah yang berlaku khilaf yang kita cerita tadi ketika tidak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, maka tak ada masalah boleh kita lap. Sebagai contoh, kita duduk di negara yang ada 4 musim sejuk. Macam di South Africa ada musim sejuk kan. Jadi musim sejuk, contoh, kalau kita musim sejuk, Allah Rabbi ada salji pula, main air duduk di anggota, kalau lelak lagu tu, boleh membawa kepada mudarat. Boleh bawa kepada mudarat, sakit dan seumpamanya. Maka ketika tu cobalah kita lap. Itu sebab ada keuzuran. Wa yaqulu ba'dahu, dan berkatalah ia selepas daripada wudu. Sunat dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Dia sampai sini ni hadis riwayat Imam Muslim. Ini disebut dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa yang berwudu, lepas daripada berwudu, dia pun kata, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya pintu-pintu syurga yang lapang, yang dia dapat masuk daripadanya, daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Baik. Lepas tu, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadilah olehmu akan daku, ya Allah, jadikanlah aku ini minat tawabin, daripada orang-orang yang banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan olehmu, ya Allah, akan daku ini daripada orang yang bersuci, daripada orang-orang yang bersuci. Ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut dalam riwayat Imam Hakim An-Naisaburi, dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Jadi pendek kata, gabungan daripada beberapa hadis. Dan ucapan yang kita baca tadi daripada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik adalah gabungan daripada beberapa hadis. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa hadzaftu du'a al-a'dha'i idh la asla lah. Aku telah membuang doa anggota, doa yang dibaca pada setiap anggota wudu, aku buang. Maksudnya, kitab Minhajul Talibin adalah ringkasan daripada kitab Muharrar. Yang mana dalam kitab Muharrar ada doa yang dibaca pada ketika mengambil wudu. Ketika berkomor ada doa dia. Ketika masuk air ke hidung ada doa dia. Masa basuh tangan ada doa dia. Basuh muka ada doa dia. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, semua ada doa dia. Dia ada doa dia. Baik. Ketika basuh dua pergelangan tangan, doa dia, Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah dua tanganku ini daripada melakukan maksiat kepadamu. Baik, ketika qoma, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk
mengasihimu dan bersyukur kepadamu. Basuh-basuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah, cerahkanlah muka aku pada hari cerah beberapa muka dan gelap beberapa muka yang lain. Ketika basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah kepadaku kitab aku, buku suratan amalanku dengan tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Masa basuh tangan kiri, baca Allahumma la tu'tini kitabi bishmali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah memberi kitab aku, buku suratan amalan aku dengan tangan kiri aku, dan jangan juga daripada belakang aku. Baik. Jadi doa tu doa yang dibaca pada ketika kita membasuh anggota wudu. Yang mana kata Imam Nawawi, doa tu aku buang. Aku tidak letak dalam kitab Minhajul Talibin. Sebab dia id la asla lahu, kerana tidak ada asal baginya, bagi doa tersebut. Tidak ada asal dalam kitab hadis. Baik. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa tersebut semuanya diriwayat melalui jalur sanad yang bermasalah. Dan semua doa tersebut diriwayat melalui asar yang bermasalah. Di antara bersangatan lemah yang palsu. Baik. Walau bagaimanapun, doa tersebut tapi melalui asar yang diriwayat daripada sebahagian daripada ulama salaf. Nah, sebab itulah sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tak ada masalah, boleh juga baca doa tersebut, tetapi bukanlah bermaksud orang yang baca saat itu diberi i'tiqad benda tu disuruh dan diperintah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan. Tetapi dia baca doa tersebut kerana keumuman dituntut dia berdoa. Ud'uni astajib lakum, tanpa ada batasan waktu. Okey, katakanlah masa kita bangun, kita basuh dua tangan. Okey, kita basuh dua tangan kita. Tiba-tiba kita teringat tangan kita ni antara anggota yang boleh melakukan maksiat. Antara anggota yang boleh melakukan maksiat. Kita cuba perhati ketika kita menghayati wudu, masa kita basuh tangan aku ni, masa aku basuh, kan apabila kita basuhkan buku dosa kan, dan tangan aku ni buat maksiat. Salah ke kita doa, ya Allah, jagalah tangan aku daripada melakukan maksiat kepadamu? Tak salah. Ketika kita qamah, mulut ni yang kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita malah. Mari perasaan lagu tu dalam hati, oh malah aku zikir. Masa kita basuh mulut, kan apabila kita mengambil wudu, dosa keluar kan? Lepas tu kita dah dengar, oh banyak dosa sebab tu aku malah. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Salah ke? Tak salah. Masa kita basuh muka, baik. Kita pun dah teringat, di akhirat nanti ada muka yang berseri-seri, ada muka yang gelap. Orang muka yang berseri-seri adalah orang baik, muka yang gelap adalah orang yang jahat. Kan dalam Quran ada muka, tak bagi sikit aja. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladina biyaddat wujuhum. Begitu. Fa ammal ladina aswaddat wujuhum. Kan dia nak sekaligus dia tak mari lalu padahal kufar belaka dak faham kita ni kufar tak mari kali kurang. Maksudnya di sana ada orang yang seri-seri muka dia, ada orang yang gelap muka dia. Orang yang seri-seri muka dia, tanda dia ada ahli syurga. Dah ingat, tak bagi apa, tak bagi kau. Tak bagi, biarlah nak orang kali ke tak bagi. Jadi masa basuh muka kita teringat, ya Allah, di akhirat kelak ni lagu mana kedudukan muka aku ni, gelap ke cerah ni. Maka salah ke kita minta doa kepada Allah ketika hadir dalam hati kita perasaan tersebut? Tak salah. Cuma kena ingat orang yang nak berdoa saat itu, mesti dia kena, jangan dia beriktiqad benda tu diperintah oleh Rasulullah, dituntut. Cuma kalau nak buat adalah dia ambil keumuman, dituntut dia berdoa. Apatah lagi ketika dia basuh, dia menghayati anggota-anggota dia akan digugurkan dosa, dia akan berjumpa dengan Allah. Maka tak ada masalah dia berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada dia di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babu mashil khuf. Bab pada menyatakan sapu khuf.
Yang dimaksud sapu khuf di sini adalah sapu khuf ketika kita berwudu. Jadi sebagaimana yang kita sebut, antara rukun wudu adalah basuh kaki. Jadi orang ambil wudu, yang pertama basuh muka, yang keduanya basuh tangan sampai ke siku, yang ketiganya sapu sebahagian daripada kepala, yang keempatnya basuh kaki. Dalam masalah basuh kaki, bagi orang yang memakai kasut atau memakai sarung kaki yang menutupi kawasan fardu, nanti kita akan cerita syarat-syarat dia. Maka ketika tu boleh dia tidak basuh kaki, harus dia tidak basuh kaki, tapi sebagai ganti kepada basuh kaki adalah sapu di atas sarung kaki. Jadi sapu di atas khuf adalah sebagai ganti kepada basuh kaki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapu di atas khuf adalah hukum yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawasanya ia adalah diharuskan. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya sapu di atas khuf adalah diharuskan. Cuma hak yang paling comel itu ada perbincangan ni. Paling comel sama sunnah sebab masuk itu asal. Bahkan Imam Ibn al-Munzir meriwayatkan suatu asar daripada Hasan al-Basri bahawasanya Hasan al-Basri pernah menceritakan bahawasanya tidak kurang daripada 70 sahabat. Haddatsani sab'una minas sahabati, telah menceritakan kepada aku 70 daripada sahabat tentang sapu di atas khuf. 70 orang di kalangan sahabat. Lama 70 orang sampai kepada hak mutawatir. Sebab itulah Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang terkenal, seorang ulama fiqh mazhab Hanafi yang cukup terkenal, Imam At-Tahawi, dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita Aqidah At-Tahawiyah, kita Aqidah. Tetapi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah dia ada sebut satu benda. Dia katakan wa naral masha 'ala al-khuffi fi safari wal hadar kama jaa fil athar. Dia kata gitu. Wa nara, dan kami berpandangan sapu di atas khuf ketika bermusafir dan ketika duduk kapur sebagaimana datang di dalam asar, dalam hadis. Jadi orang yang baca kitab Aqidah At-Tahawiyah dia akan pelik. Pelik mana? Kita akidah ni berkait dengan akidah. Tiba-tiba Imam At-Tahawi menyebut hukum fiqh di situ. Suatu benda yang pelik. Dia kata kami berpandangan sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf ni bukan akidah. Dia adalah berkait dengan hukum fiqh. Tetapi kenapa kok Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala tetap memasukkan tentang hukum sapu di atas khuf dalam kitab akidah? Kerana sapu di atas khuf ia termasuk daripada alamat tanda bahawasanya orang itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menolak sapu di atas khuf adalah golongan mubtadi'ah, golongan mubtadi' ataupun pokok firqah mubtadi'ah dalam bab akidah. Dia menolak sapu di atas khuf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya yajuzu fil wudu, harus ia sapu di atas khuf. Apa maksud harus? Nak sapu tak apa, tak apa sapu pun apa. Sapu ni adalah rukhsah yang pada asalnya adalah basuh, harus dia sapu. Mana afdal di antara sapu dengan basuh? Yang afdal adalah basuh, kerana basuh kaki itu adalah asal. Manakala sapu adalah ganti daripada basuh. Melainkan bagi orang yang rasa keberatan untuk mengamalkan sunnah. Tak sedap sapu di atas khuf main tak sedap gitu. Main tak sedap sapu di atas khuf, dia pakai khuf dia rasa tak sedap. Rasa tak sedap. Tak biasa sapu di atas khuf. Okey, bagi dia afdal dia sapu di atas khuf. Kerana dia rasa tidak sedap dengan melakukan sunnah Rasulullah, maka lebih afdal bagi dia adalah sapu di atas khuf. Harus ia sapu di atas khuf fil wudu, pada berwudu. Jadi bermakna pada mandi wajib tidak harus sapu di atas khuf dengan kesepakatan ulama. Jadi kalau orang tu pakai khuf tiba-tiba dia berjuluk, masa dia mandi wajib mesti dia kena pecah khuf agar dia dapat basuh kaki dia. Baik. Harus, kena ingat masalah sapu di atas khuf hukum dia harus. Sapu di atas khuf dia tidak disyaratkan negara yang ada mesti sendiri.
Sebab ada setengah ni kata kan kak kita tak ada sapu di atas khuf, kak kita tak ada sejuk pun. Untuk negara yang ada musim sejuk saja boleh sapu di atas khuf, tak ada. Sebenarnya rukhsah sapu di atas khuf tidak disyaratkan ketika kita sejuk. Rasulullah duduk di Madinah. Madinah dia ada musim sejuk dan musim panas. Ketika ada musim sejuk, musim panas, tak ada pun hadis yang menceritakan tentang keharusan sapu di atas khuf hanya musim sejuk saja. Baik, sebab itulah salah sama sekali membataskan keharusan sapu di atas khuf hanya musim sejuk. Kita sekarang ni musim tempat kita tak ada musim sejuk. Kita musim panas dah ni. Tapi kita tetap pakai khuf, tetap boleh kita sapu di atas khuf. Harus pada wudu lil muqim bagi orang yang bermukim. Orang yang bermukim ni orang duduk kampung. Yauman walailatan, sehari semalam. Jadi orang yang bermukim, tempoh boleh disapu hanya sekadar sehari semalam. Manakala walil musafiri, dan bagi orang yang bermusafir, salasatan bilayaliha, 3 hari dengan malam-malamnya. Penetapan sehari semalam bagi orang yang bermukim, penetapan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir adalah penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penetapan tersebut disebut dalam beberapa hadis. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Ali ketika orang tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang tempoh sapu di atas khuf. Maka Aisyah kata ditanya Ibnu Abi Talib. Ditanya Sayyidina Ali. Sebab dia? Sebab dia lebih mengetahui tentang sapu di atas khuf kerana dia sentiasa bermusafir bersama dengan Rasulullah. Maka apabila orang tanya kepada Sayyidina Ali, maka kata Sayyidina Ali, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin bilayalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasul telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Maksudnya bagi orang yang bermukim, tiap kali berhadas boleh disapu di atas khuf selama sehari semalam. Cukup sehari semalam, batal dah sapu, mesti dia kena pecah, ambil wuduk macam biasa, tanpa masa basuh kaki, basuh kaki, pakai balik khuf, lepas tu boleh sehari semalam. No. Manakala orang yang bermusafir, dia 3 hari 3 malam. Maksud dia 3 hari 3 malam, selama 3 hari 3 malam dia ambil wuduk, sampai masa basuh kaki, dia sapu je di atas khuf. Sampai masa basuh kaki, dia sapu je di atas khuf. Ambil wuduk macam biasa lah. Cuma masalah basuh kaki. Sampai masa basuh kaki, dia pun sapu di atas khuf. 3 hari 3 malam. Cukup 3 hari 3 malam, kena ambil wuduk macam biasa. Sampai masa basuh kaki, kena basuh kaki. Tak boleh sapu di atas khuf. Tak cukup dah 3 hari 3 malam. Lepas tu pakai khuf mula. Lepas tu baru boleh 3 hari 3 malam balik. Itu maksud dia. Orang bermukim sehari semalam. Manakala orang bermusafir 3 hari 3 malam. Yang mana sehari semalam dan 3 hari 3 malam dikirakan daripada mana permulaan tempoh tersebut? Adakah dikirakan daripada pakai khuf ataupun daripada berhadas ataupun daripada sapu? Katanya minal hadathi ba'da lubsin, daripada hadas selepas daripada pakai. Itu pengiraan sehari semalam. Daripada berhadas. Bila dia berhadas, itu mula. Mula pengiraan sehari semalam. Sebagai contoh, katakanlah kita kata dia tu ambil wuduk dalam pukul 8 pagi. Okey, dia ambil wuduk pukul 8 pagi, dia pun pakai khuf. Pakai khuf dalam pukul 9 pagi. Masa dia pakai khuf, dia ada wuduk lagi. Okey, 8 pagi, 9 pagi. Lepas tu dia ketuk, dia berhadas pukul 12 pagi. 12 tengah hari. Okey, 8 pagi pakai khuf. 8 pagi dia berwuduk. 9 pagi dia pakai khuf. Pukul 12 dia berhadas. Maka permulaan kiraan sehari semalam adalah daripada pukul 12. Bukan daripada pukul 8, bukan daripada pukul 9. Tak daripada pukul 12 hari tu, hingga pukul 12 esok, selama tu dia boleh sapu di atas khuf. Maksudnya kalau dia ambil wuduk, cukup dia sapu di atas khuf saja sampai masa basuh kaki. Muka macam biasalah basuh. Tangan macam biasa. Kepala sapu macam biasa. Sampai basuh kaki, dia sapu di atas khuf saja selama sehari malam. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma selagi hak ni kita kena sebut juga dalam masalah orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir kira 3 hari 3 malam. Dia bermusafir ni dikira masa dia ambil wuduk ke ataupun masa dia pakai khuf ke ataupun masa dia sapu.
Okey, boleh faham kan? Kira bermusafir dengan bermukim, kata ulama, kira masa disapu. Kalau dia pakai khuf, dia kapur. Tapi dia berhadah di kapur. Dia berhadah di kapur. Lepas tu dia sapu ketika dia bermusafir. Okey, boleh. Dia sapu ketika dia bermusafir. Maka ketika tu kena kira bermusafir. Sebab sapu tu adalah permulaan ibadah. Dia kena kira pada ibadah dia. Bukan pada ketika pakai khuf. Tu benda yang penting, yang perlu kita kena tahu. Baik. Dia hadas, kalau ketuk tak apa, jelas lah. Kalau berok kecil, jelas lah. Kalau tidur. Tidur kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 4 jam tidur. Kadang-kadang 5 jam. Okey, masalah tidur ni kena ambil permulaan tidur ke penghujung tidur. Maksudnya, bermula pengiraan sehari semalam ni daripada hadas ni, daripada permulaan hadas ke daripada sempurna hadas. Okey, kata ulama, min tamamil hadas, daripada sempurna hadas. Jadi kalau orang tu kecil, dia kecil 5 minit dia kecil. Oh, banyak dia minum air. 5 minit. Okey, adakah pada permulaan keluar kecil ataupun pada penghujung kecil? Pada penghujung kecil. Permulaan kira sehari semalam. Kalau dia tidur 2 jam, maka kira selepas daripada sempurna dia tidur, bangun daripada tidur, masuk dah waktu sapu, maka itu permulaan pengiraan. Maka permulaan pengiraan start daripada di situ. Itu maksudnya minal hadathi ay min tamamil hadathi ba'da lutin, selepas daripada pakai. Sebenarnya fa'in masaha hadaran, maka jika sapu, ia sapu ketika hadir, ketika duk kapu. Tadi kita cerita dah kan. Dikiranya dia sapu ketika duk kapu. Maksudnya dia pakai, lepas tu dia pakai khuf, lepas tu tiba-tiba dia berhadah, dia pun sapu, dia ambil bubuk, lepas tu dia sapu ketika duk kapung. Maka ketika tu kata dia, thumma safara, kemudian dia bermusafir. Dia sapu ketika dia duk kapung, kemudian dia bermusafir. Dah jawab lagi, aw akasa, ataupun sebaliknya. Ataupun sebalik. Baik. Dia sapu ketika duk kapung. Thumma safara, kemudian dia bermusafir. Aw akasa, ataupun sebalik. Maksudnya dia bersapu ketika dia bermusafir, lepas tu duduk sebentar, dia pun sapu kapung. Lam yastawfi muddata safarin. Dia tidak boleh menyempurnakan tempoh safar. Dia tak boleh ambil 3 hari 3 malam lah, dia ambil sehari semalam je. Okey, sekarang ni dia duduk kapung. Dia pun ketuk. Dia pun ambil wudu. Apa masa basuh kaki, dia pun sapu di atas. Sejam, dia pun bermusafir. Jadi dia tetap kena ambil sehari semalam. Sebab dia sapu ketika duduk kapung. Okey. Orang ni, dia bermusafir. Okey, dia pun ambil wudu, dia pun sapu di atas khuf. Dia boleh 3 hari 3 malam. Dah sebentar dah adang cukup 3 hari 3 malam, sampai ke kapung. Dia kena ambil sehari semalam. Maksudnya kena ambil sehari semalam, maksudnya adalah kalau dah cukup lagi sehari semalam, cukup sehari semalam. Kalau lebih daripada sehari semalam dah tidak cukup, banyak 3 hari. Siapa je kapung, habis dah masa sapu. Okey, itu maksud dia. Wa syartuhu, dan syaratnya, syarat al-mas alal khuf. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Habis dah masa kita. Jadi insya-Allah kita berdoa kepada Allah agar majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ana nak jawab satu soalan secara kebetulan tadi ana terlihat soalan yang diajukan pada minggu lepas. Soalan yang diajukan oleh sahabat ana Al-Fadil Ustaz Wan Yusriza hafizahullah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada minggu lepas kita bincang, antara benda yang kita bincang adalah sunat wudu, adalah at-tasmiyah. Tasmiyah kita kata membaca bismillah. Soalan dia tersilap anak lah. Yang anda ingat tadi, anda tengok tadi. Dia kata, apakah perbezaan di antara tasmiyah dengan basmalah? Sebab dia sebut dalam kitab, sunat kita tasmiyah, membaca bismillah.
apa perbezaan di antara tasmiyah dengan basmalah? Dia tasmiyah, apa maksud tasmiyah? Tasmiyah ni adalah masdar. Masdar daripada tamma yutammi tasmiyah. Tasmiyah ni makna dia adalah baca bismillah. Itu makna tasmiyah. Sebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Manakala basmalah juga ucap bismillah. Jadi bermakna tasmiyah dengan basmalah adalah benda yang sama. Basmalah dengan tasmiyah adalah benda yang sama. Cuma basmalah tu adalah masdar daripada basmalah. Basmalah, yubasmilu basmalah. Yang mana dalam ilmu bahasa Arab, basmalah ni dia panggil istilah an-nahtu nama dia nahtun. Nahtun ni maksudnya adalah dia direngkaskan daripada beberapa kalimah, dijadikan satu kalimah untuk merengkaskan percakapan. Biasanya bismillahirrahmanirrahim ada beberapa kalimah, kita ringkaskan kalimah tadi itu beberapa kalimah buat satu kalimah yang akan menunjukkan di atas kalimah-kalimah tersebut. Itu dipanggil nahtun. Jadi basmalah maksudnya adalah ucap bismillahirrahmanirrahim, tasmiyah baca bismillah. Jadi benda yang sama di antara basmalah dengan tasmiyah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai majlis talaqi kitab pada malam ni, dan insyaAllah kita akan bersambung pada siri-siri yang seterusnya. Jangan lupa untuk ikuti daripada page Akademi Didik Ulama Amilin ataupun page Aimik Dun Bulu Gading. Dan sebelum saya akhiri majlis, ada dua program yang masih yang saya nak iklankan. Yang pertama, program kuliah online ibadah bulan penghayatan ibadah solat. Ini yang terakhir untuk bulan Mac ni, sempena bulan penghayatan ibadah solat yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Akan disampaikan oleh Ustaz Wan Ahmad Azuki bin Wan Ismail, penolong pengarah Akademi Didik Ulama Amilin Doa Terengganu. Boleh ikuti siaran pada pukul 10 pagi di Facebook Akademi Doa ataupun TV Dakwah Darul Iman di YouTube. Yang kedua, program daurah kitab Fiqh Puasa. Daurah kitab Fiqh Puasa yang akan bersama dengan Ustaz Latif Al-Marangi. Ustaz Latif Al-Marangi boleh ikuti di page Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu juga. Ada beberapa siri. Dan insyaAllah bila kita sama-sama ikuti talaki dan kuliah-kuliah online di Facebook Akademi Didik Aimik dan Bulu Gading. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan kitab malam ni, dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan seterusnya pada malam-malam akan datang, dan boleh ikuti siaran suhnya di Facebook Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu ataupun Facebook Aimik Dun Bulu Gading. Jadi sama-sama kita akhiri majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.